Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beramping cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Sekarang ni kita berada dalam rancangan Malaysia Today. Dah nak dekat Merdeka kan? So, hari ni saya nak buat satu challenge, iaitu Street Patriotism Challenge. Kita nak cari seorang untuk temu ramah, okey? Jom! Cik. Maaf ganggu cik. Kami daripada Malaysia Today. Boleh tak kalau kami nak menemu ramah cik sikit? Boleh? Okey, macam ni. Kami ada buat street challenge di mana kami nak mengambil sedikitlah masa cik. Boleh ke? Cik free ke cik ada? Boleh. Saya free sekarang. Okey, cik boleh tengok kat sana. Okey. Challenge ni saya akan terangkanlah sedikit. Challenge ni adalah satu challenge di mana kami akan buat spot check bag cik, sama ada dalam bag ni ada barangan made in Malaysia ataupun daripada negara-negara lain. Okey, kat sini kalau berjaya 70% adalah buatan daripada Malaysia, cik akan mendapat wang tunai sebanyak RM500. Wow. Okey, tapi kami ada juga package upgrade challenge di mana kami akan buat spot check di rumah cik. Okey, untuk cek perabot cik made in Malaysia ataupun tak. Dan dekat sini hadiah dia lagi lumayan. Dapat package 3 hari 2 malam dan juga wang tunai sebanyak RM888. So cik rasa cik berminat yang mana satu? Wow, saya rasa saya nak upgrade challenge. Okey, kalau cik nak upgrade challenge, so kita kena pergi rumah cik. Boleh ke? Boleh. Rumah saya dekat kat sana je. Okey, kalau macam tu, jom kita pergi rumah cik ni, okey? Okey. Jalan kat sana. Jom, rumah saya kat tingkat atas je. Okey, jom. Pada 1 Oktober 1949, Cina baru telah ditubuhkan. Apa yang ditinggalkan oleh Cina lama kepada rejim baru telah hancur dan tugas berat pembinaan ekonomi diletakkan di hadapan Parti Komunis Cina dan rakyat Cina. Reaksinya dalam dan luar negara mengejek Parti Komunis kerana tidak dapat menguruskan ekonomi dan mereka berdiri di tepi menunggu untuk melihat kegagalan Cina baru. Beberapa pihak berkuasa antarabangsa pernah menegaskan bahawa dalam tempoh 3 tahun, rejim komunis Cina yang baru dilahirkan akan diseret ke bawah oleh masalah ekonomi. Terdapat juga orang di Cina yang percaya bahawa Parti Komunis mendapat markah penuh dalam tentera, 80 markah dalam politik dan mungkin sifar mata dalam ekonomi. Namun, sepanjang 70 tahun lalu, Parti Komunis Cina telah menyatukan dan memimpin rakyat seluruh negara untuk bergantung kepada diri mereka sendiri, bekerja keras, melakukan pembaharuan dan inovasi, dan juga melaksanakan pembinaan ekonomi sosialis berdasarkan satu miskin dan satu kulit putih. Cina baharu telah membuktikan kepada dunia bahawa Parti Komunis Cina dan rakyat Cina bukan sahaja pandai memecahkan dunia lama, tetapi juga pandai membina dunia baharu. Dalam 30 tahun kebelakangan ini, Cina bangkit sebagai sebuah negara yang membangun dari sudut ekonominya. Kebangkitan Cina telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi global dan memberi kesan terhadap hubungan multilateral perdagangan serantau. Keadaan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap hubungan Amerika Syarikat dan China. Hal ini demikian kerana kebangkitan China sebagai sebuah kuasa ekonomi di rantau Asia telah memberi kebimbangan terhadap Amerika Syarikat. Dan keadaan tersebut boleh menggugat kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa unipolar selepas era Perang Dingin.
Seperti yang dipaparkan semasa perkenalkan ahli kumpulan dan tajuk pada awal tadi, pembentangan kami adalah perkembangan ekonomi China. Tentunya semua akan expect bahawa kami bentangkan tentang perubahan ekonomi China dari dulu sehingga sekarang, bukan? No. Fokus pembentangan kami hari ini adalah tentang perkembangan ekonomi China pada masa yang terdekat. Menurut majalah The Economist 2011, China mampu dan telah berkembang menjadi sebuah kuasa besar ekonomi dunia menjelang tahun 2018. Kenyataan ini merupakan sesuatu yang wajar untuk diberikan perhatian yang mendalam kerana perkembangan ekonomi China dilihat mampu memberi kesan yang besar terhadap struktur ekonomi antarabangsa. Berita harian mengeluarkan kenyataan pada 23 Januari 2023 bertajuk China Enjin Pertumbuhan Ekonomi Dunia. Pula memaparkan sebegini. Sidang tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 mengingatkan masyarakat antarabangsa untuk mengintensifkan kerjasama pada masa depan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembangunan dunia. Kata Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, Ngozi Okonjo-Iweala baru-baru ini beliau berkata, dunia kini masih belum pulih sepenuhnya daripada impak penularan COVID-19 tetapi situasi sedang berkembang ke arah yang kian baik. Beliau menyifatkan pembukaan semula China sebagai faktor positif buat seluruh dunia. Baiklah, daripada apa yang saya bentangkan sebentar tadi, rasa-rasa apa pula yang menyebabkan China menjadi negara yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dunia masa kini? Dan mengapakah ekonomi China dapat berkembang pesat dalam tempoh masa ratusan tahun yang singkat sahaja? Baiklah, dipersilakan pembentangan daripada rakan ahli saya seterusnya. Faktor pertama perkembangan negara China ialah dengan melaksanakan strategi meremajakan negara melalui sains dan juga pendidikan. Max telah menegaskan bahawa sains dan juga teknologi adalah satu kuasa revolusi dalam erti kata tertinggi. Persaingan kuasa negara terletak pada persaingan bakat yang paling asas. Malah, pembangunan sesebuah negara tidak terlepas daripada sokongan sains dan juga teknologi serta pendidikan. Ini kerana selepas perang Chengdu, China mengalami sejarah penghinaan dan juga mengalami pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh orang ramai yang mengingati kebenaran bahawa jika anda ketinggalan, anda akan dipukul. Salah satu sebab penting mengapa China ketinggalan adalah disebabkan oleh peluang revolusi perindustrian. Satu penciptaan enjin wap telah menandakan bahawa permulaan era baru bagi masyarakat Melayu. Pada penghujung dinasti Qing, China terlepas revolusi perindustrian pertama akibat daripada pengasingan. Ini telah menyebabkan China ketinggalan daripada negara-negara lain dalam bidang sains, teknologi dan akhirnya ianya telah menerima kekalahan daripada kuasa barat. Bagi kesatuan Soviet pula, sebab utama mengapa kesatuan ini kalah dalam persaingan adalah disebabkan mereka tidak menangkap peluang revolusi teknologi yang kedua. Pada Oktober 1977, China telah menyambung semula sistem peperiksaan kemasukan kolej yang telah membawa latihan bakat China kembali ke landasan yang betul. Setelah memasuki abad baru, negara telah melaksanakan projek latihan bakat seperti projek 10,000 bakat, program 1,000 bakat dan juga 4 kelompok. Ini telah membawa kepada satu kecemerlangan sebilangan besar pelajar daripada luar negara. Mereka telah kembali ke China untuk bekerja dan juga berbakti kepada negara. Dengan pelaksanaan strategi meremajakan negara melalui sains dan juga teknologi ini, ianya telah menyebabkan pelbagai negara projek sains, teknologi dan serta projek bakat ini telah dilaksanakan satu demi satu. Pendidikan asas dan pendidikan tinggi telah berkembang pesat pada ketika ini. Berikutan projek 985 dan 211 di kolej dan juga universiti pendidikan tinggi sedang melaksanakan pembinaan double first class universiti bertaraf dunia dan juga disiplin kelas pertama.
Pelaksanaan strategi meremajakan negara ini telah menyediakan negara kita dengan aliran sumber manusia yang mantap dari segi inovatif dan juga keupayaan praktikal dalam bidang sains dan juga teknologi, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain lagi. Faktor seterusnya ialah membina sistem ekonomi pasaran sosialis. Terdapat pemahaman dan juga pembahasan yang berbeza berhubung dengan perancangan dan juga pasaran dalam sejarah pembangunan sosialis. Kesatuan Soviet telah mengambil banyak inisiatif dalam isu ini. Ia telah menolak peranan pasaran untuk masa yang lama dan juga membentuk sistem ekonomi yang sangat berpusat. Terdapat banyak kelemahan dalam struktur pengeluaran, struktur pemilikan dan juga kaedah pengedaran yang telah menyekat produktiviti dan juga orang ramai. Pada mulanya, ekonomi ini terancang kepada ekonomi komoditi terancang dan kemudian bertukar kepada ekonomi pasaran sosialis. Ekonomi ini semakin menyesuaikan diri dengan keperluan pembangunan amalan dan juga telah menggalakkan lagi pembangunan dan juga pemodenan sosialis. Mengenai kepentingan sistem ekonomi pasaran sosialis, Xi Jinping telah menegaskan bahawa matlamat pembaharuan untuk menubuhkan sistem ekonomi pasaran sosialis telah dirancangkan. Dalam proses pembangunan ekonomi ini yang lebih besar, kelebihan kos dan juga kelebihan skala merupakan satu rancangan yang paling kuat kerana pembaharuan dan juga pembangunan China ini. China adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang paling besar. Pasaran juga besar dan penuh dengan daya hidup yang kolektif kepada peruntukan sumber. Di sini kita dapat lihat yang pertama, penduduk China telah membawa dividen tertentu kepada reformasi China. Perkara ini paling menonjol yang dapat dilihat adalah sejumlah besar sumber manusia telah mengurangkan lagi kos buruh yang telah menjadikan kelebihan penting untuk pembangunan dan juga pembangunan untuk masa yang lama. China telah menjadi kilang dunia dengan kelebihan kos buruh yang paling rendah. Malah pada tahun 2010, industri pembuatan China telah menyumbangkan 1/5 daripada industri pembuatan global, mengatasi Amerika Syarikat untuk menjadi nombor 1 di dunia. Yang kedua, berdasarkan pangkalan pendudukan yang besar, China mempunyai pasaran permintaan domestik yang terbesar di dunia. Sepanjang 40 tahun pembaharuan dan juga pembukaan, China ini telah menggunakan sepenuhnya pasaran domestiknya dan ianya telah mencapai nilai keluaran pembuatan terbesar di dunia. Yang ketiga, memberi perhatian sepenuhnya kepada kelebihan dan juga skala memupuk perusahaan multinasional. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara telah menyokong pembangunan dan juga perusahaan yang bergantung kepada permintaan domestik. Faktor seterusnya ialah pemimpin parti dan negara mempunyai pemikiran strategik saintifik yang meluas, memahami trend umum dunia dan memimpin aliran zaman. Mereka yang memahami dunia pandai merancang keadaan umum. Pemikiran strategik memerlukan pemahaman trend umum perkembangan sesuatu dari perspektif holistik. Xi Jinping pernah menegaskan bahawa keupayaan berfikir strategik ialah keupayaan untuk melihat jauh ke hadapan, mengambil kira situasi keseluruhan dan pandai memahami trend keseluruhan serta arah pembangunan sesuatu negara. Bagi sesebuah negara, pemikiran strategik adalah penting di mana pemimpin parti dan negara perlu mempunyai visi berpandangan jauh dan keupayaan untuk mengawal keadaan perkembangan secara keseluruhan. Pada penghujung tahun 1970-an, Deng Xiaoping pernah menilai keadaan dan mengemukakan tema zaman keamanan dan perkembangan dan pembangunan. Beliau menilai bahawa Perang Dunia Ketiga tidak memenuhi keadaan realistik untuk berlaku dan telah memberhentikan penghasilan sejahtera dan tertumpu pada pembinaan ekonomi menuju ke arah pembaharuan dan keterbukaan. Memasuki abad baru, penyertaan China ke WTO pada Disember 2001
telah memainkan peranan penting dalam menggerakkan pembaharuan China dan pembangunan ekonomi pasaran sosialis mereka, iaitu melakukan pembukaan menyeluruh dalam pelbagai peringkat, mempercepatkan integrasi dengan pasaran antarabangsa dan menggalakkan pembangunan pasar ekonomi China. Pada 26 Julai 2016, Xi Jinping pernah menekankan pada Majlis Perasmian Seniman Khas, mereka telah menekankan kepentingan menganalisis situasi dan membuat pertimbangan saintifik mengenai situasi untuk menyediakan asas bagi merumuskan dasar dan pelan tindakan. Ini juga telah menjadikan rakan-rakan parti seluruh negara, terutamanya mereka yang terkemuka di semua peringkat, supaya telah bersedia menghadapi bahaya dalam masa yang aman kini dan mengetahui bahaya yang mungkin berlaku. Kongres Kebangsaan ke-19 Parti Komunis China dalam laporan ini telah menegaskan, pada masa kini, keadaan di dalam dan luar negara sedang mengalami perubahan yang mendalam dan kompleks. Pembangunan China masih dalam tempoh peluang strategik yang penting. Prospeknya sangat cerah, tetapi cabarannya juga sangat teruk. Semua rakan seperjuangan dalam parti mesti mendaki tinggi dan melihat jauh, bersedia menghadapi bahaya di saat yang aman ini dan berani dalam pembaharuan serta inovasi. Bertepan dengan pembaharuan besar dalam lanskap antarabangsa, China telah mengambil bahagian secara aktif dan menerajui tadbir urus global dengan idea baharu, menggalakkan dan menerajui pembangunan globalisasi ekonomi serta mewujudkan imej negara utama yang bertanggungjawab. Selain pemikiran strategik, Xi Jinping juga menekankan keperluan untuk pandai menggunakan kaedah pemikiran saintifik seperti pemikiran sejarah, pemikiran inovatif, dan pemikiran garis bawah untuk menganalisis dan menangani masalah ekonomi yang bakal atau mungkin berlaku. Kesimpulannya, pepatah hadis ada mengatakan, tuntutlah ilmu hingga ke negara China. Ramai pakar ekonomi juga berkata, sekarang adalah masa yang sesuai untuk melakukannya. Ini adalah benar kerana data-data terkini telah membuktikan apa yang dilakukan oleh China telah membantu mereka mencapai kejayaan yang tinggi dalam sektor ekonomi. Laporan Xinhua mencatatkan kata seseorang pemimpin perniagaan Malaysia sebegini, China, ekonomi kedua terbesar dunia, akan terus menjadi penstabil pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023. Data Biro Perangkaan Kebangsaan juga menunjukkan keluar dalam negara kasar KDNK China meningkat 4.5% pada suku pertama 2023. Data ini menunjukkan ekonomi China telah mencatatkan permulaan yang baik pada suku pertama dan mencatat arah aliran positif yang merupakan berita menarik untuk pasaran. Kata-kata ini diulaskan oleh Low Qianchuan, iaitu Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia dalam temu bual dengan Xinhua. Jadi kita boleh percaya bahawa ekonomi China mampu meneruskan aliran ini dan meningkatkan daya tahan secara stabil sekaligus membawa pemulihan kepada Malaysia dan seluruh rantau Asia Pasifik. Pembentangan kami pada hari ini bukannya hendak menyanjungkan perbuatan yang dilakukan oleh China dalam perkembangan ekonomi mereka, tetapi sebagai satu rujukan dan contoh kepada negara kita dalam cara memperkembangkan ekonomi kita. Okey cik, saya ada sedikit berita buruk di mana kami mendapati perabot yang ada dekat dalam rumah cik tu kebanyakan semua made in China. So maksudnya cik gagal lah dalam challenge ni. Okey lah. Sebab I pun curious kenapa saya beli je barang kat tempatan di Malaysia tapi tag semua made in China. Okay, tak apalah, macam tu saya minta maaf sangat-sangat. So kita akan pergi ke next person untuk challenge ni, okey?